dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Tidak minum arak, tidak berjudi, tidak menipu, tidak rasuah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada ilmu. Sembahyang dalam keadaan ada ilmu, puasa dalam keadaan ada ilmu. Apatah lagi mengenal Allah adalah dengan ilmu. Meninggalkan arak dengan ilmu, meninggalkan judi dengan ilmu, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, semua juga dengan ilmu. Pokok pangkalnya, pusing kot mana pun, kita tak dapat lari dengan ilmu. Daripada kita dalam buayan sampai ke dalam had, sama ada formal ataupun tak formal, sama ada di sekolah, di universiti, di kolej, di dewan, di masjid, di surau, selagi mana ada ilmu Allah, maka kita kena cinta dan kasih kepada ilmu Allah. Kerana ilmu itulah yang menunjuk cara kepada kita untuk kenal Allah. Ilmu menunjuk cara kita untuk salat. Ilmu yang menunjuk cara kita dalam bab zakat. Ilmu yang menunjuk cara kita untuk meninggalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak tergolong daripada kalangan mereka yang hanya melakukan amal ibadah dalam keadaan muqtadian saja. Apa makna muqtadian? Yang ikut-ikut je. Orang semayang, jom semayang. Rukun tak tahu, syarat pun tak tahu, dan kadang-kadang perkara yang membatalkan itu dia lakukan dalam solat contohnya. Saya nak bagi contoh lah. Contoh dalam bab ilmu dan bab solat. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita ni ada mazhab Syafi'i, bukan tak ada mazhab. Kita ahli sunnah wal jamaah ni. Selangor ni kuat ahli sunnah wal jamaah, negeri-negeri lain pun pegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Dalam bab solat kita berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Saya nak bagi contoh satu lah yang tuan-tuan dan puan-puan dah amalkan sejak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, kok ada 100 tahun, minta maaf lah. Maknanya kita dah beramal solat macam tu lah. Apa di antaranya nak beritahu ilmu tu penting? Contohnya dalam hadis yang pertama yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang terkenal dengan hadis 40 yang dimulakan dengan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu adalah dengan niat, termasuk solat. Jadi solat itu adalah dengan niat. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, ini kita buat fiqh sikit, tak apa ya, untuk ulang kaji saya ni kadang-kadang lupa. Apa dia? Semua amalan itu berserta dengan niat. Yakni yang kita belajar, tuan-tuan belajar kita lama kan, an-niyatu muqtarinatun bil fa'il. Niat-niat itu berserta dengan perbuatan. Contohnya niat dalam solat adalah ketika mana takbiratul ihram. Ketika mana? Bukan sebelum, bukan selepas dalam mazhab Imam Syafi'i. Yakni masa lafaz Allahu Akbar, sekurang-kurangnya daripada lafaz Allahu Akbar ada sedetik dia tahu semayang maghrib kerana Allah. Cukup. Bukan kena wajib hadirkan yang lafaz Allahu Akbar, usalli fardhu maghrib salat rakaat lillahi ta'ala. Itu yang takbir sampai 10 kali. Allah, dia nak datang kat usalli fardhu maghrib. Lepas tu nak terjemah pula dalam bahasa Melayu. Itu yang sampai 10 kali. Sembahyang jemaah pula tu. Sembahyang seorang tahan lagi. Dah lah sembahyang jemaah kait dengan orang. Yang pelik ni bila terima rukun dia boleh je pula. Ada orang jenis penyakit was-was. Jadi kita kena mengikut akan apa acuan yang telah ditentukan dalam syarak. Kalau tak boleh sekali tu datang niat, 2 kali pun tak apa. Golongan yang memudah-mudahkan sangat tentang masalah niat ni, dia kata apa? Alah ustaz, keluar daripada rumah kan dah niat nak sembahyang maghrib, sampai dekat berdiri tu Allahu Akbar, tak ada langsung niat dalam itu. Hati, itu bukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hatta dalam mazhab Maliki, untuk pengetahuan diri saya lah dan tuan-tuan sekalian, niat dia ketika mana berdiri tegak sebelum takbiratul ihram. Kalau dia niatkan dalam hati sembahyang maghrib kerana Allah Ta'ala, masa dia Allahu Akbar tak datangkan niat, sah. Hatta dalam mazhab Maliki macam itu. Contohlah, ustaz sebelum ni saya duduk niat, sebelum saya sebut Allahu Akbar, masa itulah niat saya, maka sahlah di sisi mazhab Maliki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi tahu, bukan nak cerita bab sembahyang, kita dah sembahyang puluh-puluh tahun tu, saya kata kita ulang kaji. Dalam bab solat pun kita dengan ilmu. Dalam bab mengenal Allah Ta'ala juga dengan ilmu. Jadi nikmat yang paling besar Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita adalah Islam dan iman. Dan Islam dan iman kita kena polish. Kita kena recharge. Bateri saya ni habis, kena masuk selalu, input, masuk ilmu kena ada. Itu tanggungjawab, bukan fardu kifayah. Mengenal Allah, solat dan sebagainya, fardu ainin.
Makna fardu ain diwajibkan di atas setiap individu Muslim, bukan di atas ketua keluarga, tak. Sebab itulah dalam kesempatan yang agak ringkas ini, saya dan juga permulaan saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik khasnya, saya nak mengajak kepada diri saya dan sebuah hadirin hadirat, cintalah kepada ilmu Allah. Tapi ilmu yang betul. Ayah Pin, Rasul Melayu tu ilmu juga, tapi ilmu sesat, ilmu juga. Sampai tak asuk, tak macam kita tak asuk dia. Sanggup bermati-matian, sanggup berbakti, sanggup berjuang, sanggup menginfakkan, tapi kepada ajaran yang sesat. Syiah, kumpulan yang sesat contohnya, sanggup bermati-matian, bunuh orang Sunni, bunuh ahli sunnah wal jamaah, sanggup menginfakkan, tapi sesat. Kita yang benar ni, apatah lagi kita kena melakukan pengorbanan dalam diri kita, khasnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata, ustaz saya dah ada doktor, saya dah ada master, saya dah ada BA. Tak, ilmu Allah Taala sampai kita meninggal dunia. Berkaitan dengan kelebihan kita sekarang ini, kebetulan duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Maknanya mewasiatkan kepada kita lah. Jangan ingat kepada sahabat je, ustaz. Kepada kita. Apa yang Rasulullah menyatakan? Ya Abu Dzar, wali an taqdua fatata'allama ayatan minal Qur'an khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'ah, wali an taqdua fatata'allama baban minal kitab khairul laka min an tusalliya alfa rak'ah. Hei Abu Dzar, maknanya kepada kita juga, hendaklah kamu sentiasa menyibukkan diri kamu, bukan cari sibuk, sibukkan diri kamu untuk mempelajari ilmu Allah. Walaupun satu ayat ini nisbah kalau Quran tu Alif Lam Mim, satu ayat daripada kitab Allah, pahala dia menyamai 100 rakaat sembahyang sunat. Pahala tak nampak, kebajikan tak nampak, syurga tak nampak, kebaikan tak nampak, rahmat tak nampak. Itu hebatnya orang beriman. Benda tak nampak itu dia bersegera, sebab dia beriman. Syurga, neraka, pahala, dosa, mahsyar, mizan, ketiak syirat. Ini hebatnya orang beriman. Buat benda yang pasti insya-Allah dia dapat ganjarannya, sebab dijanjikan oleh Allah dan juga Rasul. Hei Abu Dzar, hendaklah kamu sentiasa menyibukkan diri kamu belajar ilmu Allah. Adik-adik dengar betul-betul ni, adik-adik. Jangan pusing sini, dengar ni. Boleh dia tak? Talian sana, talian sini, pendapatnya. Dah. Sibukkan diri kamu mempelajari ilmu Allah, walaupun satu bab, tadi satu ayat. Bab ni tajuk, macamnya contohnya kita ni tajuk Islam dan Iman. Dah satu tajuk dah. Pahala dia menyamai 1000 rakaat sembahyang sunat. Satu saja menduduki akan pengajian ilmu Allah satu bab. Kita baru lepas bulan Ramadan. Saya nak bagi orang, nak mengajak ke diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita nak bagi tahu kepada orang yang duk kira sangat pahala dengan Allah Taala. Dalam bulan Ramadan, ada sebahagian daripada umat Islam melakukan amalan solat tarawih, ada buat 8 rakaat, ada buat 20 rakaat. Tak apa, benda itu siapa yang mampu buat. Kita ambil yang paling banyak, 20 rakaat. 20 rakaat solat sunat tarawih yang dilakukan selama 30 hari. 20 kali 30 baru berapa tuan-tuan? Baru 600. Baru 600. Tak boleh nak challenge lagi. Dengan satu saja majlis ilmu Allah Ta'ala, mempelajari satu bab, pahala dia menyamai 1000 rakaat sembahyang sunat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis dan wasiat Nabi Muhammad yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Rasulullah menyatakan, ya ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh faman yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Hei sekalian manusia, ni wasiat Rasulullah. Carilah ilmu dengan cara belajar. Ilmu agama wajib berguru dan bertalaqi. Ilmu agama tak boleh belajar dengan membaca buku semata-mata. Kerana walaupun buku itu betul, belajar kitab fiqh Imam Syafi'i, belajar bab Aqidatun Naji, contoh apa-apa kitab, kadang-kadang ibarah kehendak daripada kitab itu maksud dia lain, tapi dia faham kot lain, bergurulah dia dengan syaitan. Rasulullah kata, belajarlah ilmu agama dengan cara bitalaqi, dengan berguru, wal fiqhu bitafaqquh,
dalamikanlah ilmu fiqh sampai kamu boleh beramal. Apa maksud dia? Contohnya belajar baca Fatihah sampai boleh bawa Fatihah dalam solat. Itu dia. Kias tak ke mana pun. Belajar dalam bab rukun dan juga syarat sampai boleh bawa rukun dan syarat. Yang contohnya yang 13 itu dalam solat, boleh bawa dalam solat. Belajar ilmu fiqh sampai kamu boleh beramal dengannya. Faman yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, razaqahu ilma. Allah Ta'ala rezekikan ilmu dulu kepadanya. Bukan harta, bukan suami, bukan isteri, bukan anak, bukan kekayaan, bukan apa jua bentuk nikmat dunia. Tapi tanda Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, Allah Ta'ala rezekikan ilmu kepadanya. Allah Ta'ala menambahkan sentiasa ilmu ni. Kita selalu berdoa, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dalam diri kami. Tambah ilmu ni tak semestinya orang yang ada title ustaz, ustazah, tok guru, tuan guru, kiai, haji dan sebagainya. Tak. Mengenal Allah Ta'ala, semua orang kena kenal Allah. Sembahyang ke ustaz je kena sembahyang? Semua orang kena sembahyang. Dan ustaz je ke kena tahu rukun dan syarat? Ustaz je ke kena tahu takbiratul ihram yang kita sebut tadi, Allahu Akbar, kena datangkan niat? Semua orang, baik dia imam, baik dia makmum. Sebab itulah tanggungjawab mempelajari ilmu Allah, khasnya fardu ainin, diwajibkan di atas setiap individu muslim. Ini perlu kita faham. Segelintir masyarakat kat luar sana, dia kata, oh ini kerja ustaz dah ni, untuk cerita bab sembahyang. Awak sembahyang tak? Sembahyang. Tahu rukun? Tak tahu. Awak pun nak sembahyang juga. Nak berzakat juga contohnya. Benda-benda yang asas dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, berkaitan dengan ilmu Allah, dan juga dalam hadis yang turut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita dengan majlis ilmu, alhamdulillah, walaupun ini sambutan ulang tahun LRP, ada majlis ilmu. Kan senang. Orang kalau majlis-majlis sambutan ulang tahun ni, karaoke ni, contohlah. Ini joget sakan apa semua, contoh. Tapi majlis ilmu sebab apa? Sebab nak dapat rahmat, nak dapat berkat dan nak dapat ilmu.